Baik, kita bersua kembali dalam topik yang kedua berkenaan dengan impak revolusi media terhadap IPT. Sebenarnya media massa di Malaysia ni melalui pelbagai evolusi sejak dari mula diperkenalkan di Malaysia. Daripada radio ke televisyen dan akhbar yang kita kenal dahulu perlu berevolusi seiring dengan teknologi dan juga tidak boleh berada di tahap yang sama saja. Kehadiran media baharu pula menyebabkan perlunya revolusi media massa bagi memastikan dirinya masih relevan dengan situasi kini dan kehendak dunia kini. Dan persoalannya bagaimana pula dengan impak yang terhasil dengan revolusi media terhadap IPT. Jadi untuk membincangkan berkenaan ini kita bersama dengan Dr. Hazrin Falina Rosli, Pensyarakanan Jabatan Bahasa Inggeris dan Komunikasi, Fakulti Pengurusan dan Muamalah Universiti Islam Selangor. UIS ya? Ya, UIS. Alhamdulillah. Nervous kita agak gemuruh sebab katanya doktor juga merupakan mantan petugas RTM. Ya, dan betul. Mungkin boleh ceritakan sikit kita nak sesi suai kenal peranan doktor ketika di RTM dan macam mana teknologi ketika itu. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lensa IPT kerana sudi mengundang saya untuk program Lensa IPT pada malam ni lah. Okey, berkaitan dengan soalan pada Syairul tadi berkenaan saya mantan kepada staf RTM sebelum, memang betul. Saya mula bekerja di RTM pada tahun 2006. Ya. Pengacara ke? Bukan. Saya masa tu saya bekerja sebagai wartawan radio. Wartawan radio. Lepas tu saya cuba nak explore something and then saya berpindah ke unit section awas masa dan pernah mengendalikan program Sahabat Pergi Malaysia, Hello On 2 sebelum ni, dan terakhir sekali saya pernah mengendalikan program bajet belanjawan. Lensa IPT? Lensa IPT tak ada dulu. Pada zaman saya, tak silap saya, dia panggil istilah dia macam program tu debat siswa. Bicara siswa, yes. Dengan generasi Y. Yes. Dengan generasi Metaverse. Baik, itu antara sikit sebanyak berkenaan dengan doktor ketika di RTM ketika dahulu. Jadi kita nak tanya juga evolusi media, teknologi waktu itu, waktu Hello On 2 bicara siswa dulu dengan Lensa IPT sekarang macam mana? Jauh sangat beza dia, betul. Dulu masa saya waktu saya berkhidmat di RTM dahululah, kami masih lagi menggunakan macam teknologi kamera. Teknologi kamera kami masih lagi menggunakan macam Betacam kan. Pergi syuting masih lagi menggunakan tape, bawa tape seberat-berat tape ya. Kalau buat program kalau buat program bajet, of course satu program tu bertape-tape beratus-ratus. Okey, itu kenangan saya dululah. Tapi sekarang saya nampak teknologi digital sudah semakin maju. Daripada sebesar-besar kamera, sekarang kita boleh syuting menggunakan kamera telefon sahaja. Itu pun masih boleh lagi sekarang kan. Sebesar-besar dululah pada zaman saya. Sekarang tak pakai dah kamera pun, teknologi tape dan sebagainya tak pakai. Sekarang kita pakai SD card dan sebagainya kan. Lebih orang kata berteknologi lah sekarang ni. Maksudnya memang nostalgia juga. Kita ada mainkan sangat juga ini gambar-gambar ni tadi. Gambar-gambar doktor zaman dulu. Rasa kesaing-saing Kak Salah lah, penolong penerbit. Betul lah. Jadi itu antara pengalaman daripada revolusi lah daripada dulu dan sekarang. Jadi kalau kita tengok revolusi media dengan media konvensional bukan lagi merupakan rujukan utama. Kalau kita lihat, kalau dulu surat khabar, sekarang ni kat telefon. Betul, semua di hujung jari. Jadi macam mana tu kalau pandangan doktor berkenaan dengan evolusi itu sekarang mudah dicapai, tapi impaknya pada IPT itu macam mana? Kalau kita nampak dari segi kerelevanan lah, kalau kita cakap tentang kerelevanan dulu relevan ataupun tidak media, kalau kita tahu media konvensional adalah media seperti surat khabar, media media televisyen dan juga radio lah. Okey, kalau anda kata kita lihat pada media alternatif sekarang adalah media seperti teknologi maklumat di hujung jari lah. Kalau kita nampak dari segi kerelevanannya tu, media konvensional masih lagi relevan. Ya, kalau kita nampak dia masih lagi relevan sehingga ke hari ini sebab dari segi kesahihan maklumat, masyarakat masih lagi tertumpu untuk mencari maklumat-maklumat di media konvensional. Ya. Tapi kalau memberi impak kepada IPT pada soalan Syairul tadi, of course sekarang ni kalau kita nampak dari segi IPT sendiri, teknologi bila terlalu maju, sekarang pun iPhone dah pakai iPhone 14. Kan, terlalu maju. Hari ni kita beli iPhone 14, besok dah keluar iPhone baru. Kita iPhone banyak kali dia tak sponsor kita. Ya, betul. Contoh saja. Contoh. Okey, contoh. Tapi itu
contoh lah kita kata. Tapi besok dah benda lain dah keluar. Okey, contoh gitu. Tapi nak ceritanya di sini bahawa kemajuan teknologi tu dah semakin terlalu maju. Kan bila dah terlalu maju sangat, kita sebagai di IPT ni pensyarahnya, pelajarnya dan juga kita kena collaborate bersama dengan industri, mesti bersama-sama, dan dari segi silibusnya pun perlu ikut kehendak industri jugalah. Macam contoh dari segi teknologi, digital teknologi dan sebagainya. Kalau pembelajaran di kelas, adakah ia memudahkan teknologi sekarang ataupun teknologi dulu lagi memudahkan? Pada saya dia ada pro and con. Kalau saya nampak itulah, kalau anda kata kalau kita tengok di kalau sekarang kalau kita nampak dari segi penggunaan AI kan, AI kan dah terlalu maju kalau kita nampak sekarang kan. Ya, kalau kita type macam contoh thesis lah, kita type, kita nak skrip ke apa, type sekejap dia keluar sebiji sama. Macam mana doktor tahu? Ya, of course lah. Saya buat. Kantoi kan. Kantoi lah macam tu, doktor dah tahu. Ya, nak buat skrip apa semua kita dah tahu, boleh trace kat situ. Kita tengok dalam kelas pelajar tu tak berapa nak perform, tapi bila hantar tugasan nampak macam sangat perform. Tapi dia tapi ada negatif dia. Okey, side dia adalah bila kita minta tolong buat hands on dan sebagainya, dia tak boleh buat. Sebab dia terlalu bergantung kepada industri. Tadi bergantung kepada media masa tadi itulah yang teknologi ya. Saya nampak situ memang sangat-sangat memberikan impak. Kalau kita nampak sekarang-sekarang pun masyarakat lebih tertumpu kepada teknologi maklumat. Macam tu. IT dan sebagainya. Ya, IT. Sangat TikTok, Facebook dan sebagainya. Inilah kalau pensyarah muda, teknologi baru pun boleh dia tahu. Alamak, kalau nak kantor nipu kan. Tak apa. Tapi itu satu juga sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan saya kira juga. Saya nak katakan AI itu bukanlah satu perkara yang palsu. Betul. Itu real dan juga sahih. Tesis itu tesis yang betul. Tapi dalam dunia beritanya, saluran itu sangat pantas. Betul. Kadang-kadang raya lagi 2 minggu, katanya hari ini raya dah awal. Baru tahu hari ini awal. Pelik juga kan? Jadi kandungan-kandungan berita palsu ni memang menyebar luas dalam negara kita, tak kisah di Malaysia ataupun di luar sekalipun. Jadi pandangan doktor, macam mana kita nak kawal kandungan-kandungan berita palsu ni? Okey, kandungan berita palsu, kalau kita tahu kita ada MC kan untuk kontrol benda tu. Tapi sebenarnya kita sebenarnya apa-apa benda pun, walaupun kita ada apps, ada sistem dan sebagainya, apa-apa pun datang daripada diri kita. Kita kena filter benda tu dulu. Okey, first of all kita dapat satu-satu berita, kita mesti tapis dahulu. Konsep tabayun tu kena ada. Tabayun tu maksudnya kat sini. Tabayun tu? Maksudnya kita kena selidik dahulu dan kita kena betul-betul cek dahulu betul ke tidak kesahihan maklumat tersebut, barulah macam ni lah. jadi macam ni. Okey, barulah kita rasa macam boleh kita sebarkan maklumat tersebut. Tadi sebab tu tadi berbalik kepada saya punya jawapan tadi berkaitan dengan conventional media tadi. Sebenarnya macam contoh hari raya kan, pengumuman hari raya, walaupun kita tahu dekat internet keluar awal kan pemakluman, okey tahu dah besok nak raya contoh kan, tapi kita still akan tunggu dekat depan televisyen, nak tunggu juga maklumat terkini berkenaan dengan hari raya sebab kita nakkan kesahihan tu. Jadi dekat situ kita katalah kandungan lagi satu semakan, kena selidik. Lagi satu saya tengok sekarang masyarakat tidak suka sangat membaca benda yang terlalu melerit-lerit, betul tak? Sebab itulah kalau kita nampak no wonder dekat dalam IG kalau kita nampak dia orang suka letak gambar saja, letak caption sikit-sikit. Kan anak-anak muda sekarang lebih suka prefer macam tu saya nampak. Tapi bab-bab membaca dia sekarang kurang. Sebab tu kenapa fitnah, gosip ataupun orang kata berita palsu tu tersebar luas. Kadang-kadang mereka suka mentafsir sesuatu perkara tersebut melalui topik tajuk sahaja, tidak baca benda tu secara lanjut. Kadang-kadang kita sebagai wartawan kita boleh swing benda tu. Boleh swing topik tersebutlah mengikut kepada apa yang masyarakat hendak sebenarnya. Itu sebenarnya saya kira satu cabaran juga buat warga pendidik di universiti sebab semua maklumat di hujung jari. Bila maklumat itu diambil masuk ke dalam mungkin assignment, tesis dan sebagainya, itu kesahihannya belum tentu. Tapi itu adalah apa yang mereka baca di internet. Jadi bagaimana untuk pelajar-pelajar ni katanya sifat tabayun itu perlu ada, memang kena ada, tapi salurannya dari mungkin ada apps ke, ada websitenya kita nak check ke macam mana? Macam dekat IPT sekarang kita ada macam-macam sistem. Kalau tesis kita ada apps yang khas, kita boleh check, dia boleh check berapa persen pelajar meniru kan, plagiat dan sebagainya dekat situ. Tapi macam contoh kalau saya sendiri mengajar pelajar kan, kita boleh trace sebenarnya pelajar tu buat sendiri ataupun dia copycat daripada mana-mana. Kan kita boleh tahu. Sekarang dah ada banyak sangat apps. Macam tadi saya cakap tadi AI. Kan AI sekarang, tapi kalau teknologi ni terlalu maju sangat kan, ada possibility satu ketika nanti wujud pengangguran yang sangat banyak.
No wonder kita pun tak tahu, kita kan sekarang mungkin cameraman masih lagi diperlukan. Pada satu ketika bila teknologi terlalu maju, ada possibility cameraman sudah tidak lagi Dah diperlukan. terasa cameraman. Cameraman saya dah tak nak kerja dah. Tak, ini nak balik ni contoh. Jangan balik lagi. Dari segi teknologi, ini dari segi teknologi. Betul lah. Kita nampak kan, kalau kita nak negara luar, negara mereka lagi maju, robot dah. Robot semua dah kontrol semua sistem. So kita di atas dah pakai robot kan. Tapi dia ada pro and con lah. Bila kita terlalu lambatkan pelajar-pelajar di IPT, IPT merambai sangat belajar dan sebagainya, bila keluar possibility untuk menganggur tu sangat tinggi. Itulah ada pro and con dia lah dekat situ. Itu sebenarnya yang menakutkan juga ya, sebenarnya. Betul. Kami di IPT sangat takut-takut benda macam tu lah. Ini kita punya kira bos di SES juga. Kak Noriza Saleh katanya. Ada kirim salam. Katanya doktor dulu adalah PA-nya apa? AP-nya di SES. PA pula. Okey, tapi kita banyak lagi kita nak bercerita berkenaan dengan impak revolusi media terhadap IPT. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Okay.